harta benda, tiba-tiba dah masuk lubang kubur tak sedar, dia lupa dia akan dikira, dihisap di hadapan Allah. Atas dunia hanya sibuk dengan harta benda sampai tak peduli urusan akhirat. Allahu Akbar, wal'iyadzubillah. Dan yang kelima Nabi sebut, umat aku akhir zaman yuhibbunal ma'siyah wa yansawna taubah. Depa suka buat maksiat, depa lupa nak bertaubat. Itu yang kelima. Mereka sukakan perkara dosa, perkara maksiat. Ni depa rasa dekat dengan perkara tersebut, rasa suka sangat nak melakukan dosa, maksiat. Tapi depa lupa setelah buat maksiat, depa lupa nak bertaubat kepada Allah. Saat Allah cabut nyawa dalam keadaan mereka bergelumang dosa dan maksiat, maka mati depa pada masa tu su'ul khatimah, mati dalam keadaan kesudahan yang buruk. 5 benda tadi. Apa yang Nabi sebut, umat aku suka 5 benda, lupa 5 benda. Bila dah ada benda-benda ni tuan-tuan, bila dah berlaku ni, fa in kana al-amru kadzalik, apabila dah berlaku macam tu, kata Nabi, ibtalahumullahu subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan peringatan, Allah akan turunkan bala. 3 perkara Allah akan turun. Yang pertama apa? Bil mautil faj'ah, mati mengejut. Kamu akan tengok pada masa tu ramai orang mati mengejut, betul tak? Bila umat aku suka 5 perkara, lupa 5 perkara. Yang pertama, Allah akan turunkan pada akhir zaman itu ramainya manusia yang mati mengejut. Duk sehat-sehat, tengok-tengok orang kata esok mati dah. Gerak-gerak tidur tak ada dah. Ada aksiden dan sebagainya. Banyak sangat mati mengejut akhir zaman. Yang kedua, wal waba. Yang kedua, Allah turun apa? Kalau umat aku buat 5 benda ni, Allah akan turunkan wabak. Apa dia wabak tuan-tuan? Penyakit berjangkit. Duk tengok dah, memang dah ada banyak sangat wabak, sampai tak selesai-selesai. Habis kluster ni, timbul kluster lain. Habis kluster ni, timbul kluster lain. Sampai bila nak habis? Ini dunia akhir zaman. Dan yang ketiga, wa fujuril hukam. Pada masa itu kamu akan dicengkam oleh pemimpin atau pemerintah yang zalim, yang membelakangkan hukum Tuhan. Ini keadaan yang telah diberitakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, pagi yang berkat ini, iaitu pagi di hari Tasyriq, Allahu Akbar, kuliah majlis ilmu yang berlangsung pada hari Tasyriq, hari kita disuruh ingat Allah banyak-banyak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan amalan kita akan dicatat sebagai amal soleh, insya-Allah. Haiwan korban yang paling baik mengikut hadis adalah yang paling besar, yang paling banyak dagingnya unta. Itu yang terbaik. 5,000 rial, boleh 7 bahagian, boleh buat 7 bahagian. Unta itu yang terbaik. Kita nak cari lagu mana, nak cari mana unta? 5,000 bahagi 7, 7 bahagian. Yang kedua, lembu lah. Lembu atau seumpamanya kerbau. Lembu atau seumpamanya kerbau boleh untuk dibuat korban. Ni sebut dalam kitab-kitab fiqh muktamad dalam mazhab Syafi'i, lepas daripada unta. Yang paling besar, paling banyak dagingnya, yang afdal adalah lembu. Itu pun, dan kerbau juga 7 bahagian, 7 tumpuk. Boleh 7 tumpuk, 7 bahagian. Boleh dicampur korban dan kekah.
7 orang buat korban, 5 orang buat korban, 2 orang buat kekah, harus. Hukumnya harus. Bawah pada lembu atau kerbau, kambing, kibas atau biri-biri. Yang paling baik antara kambing atau kibas, jawab ulama kibas, sebab dagingnya lebih banyak, lebih besar, dagingnya lebih banyak, lebih baik. Tetapi kalau kambing tu saiz lebih besar pada kibas, kambing lebih utama daripada kibas. Rusa tak termasuk. Rusa, apa lagi, kancil, kijang, itu tidak termasuk dalam haiwan-haiwan udhiyah, binatang-binatang korban, tak termasuk yang tu, tak boleh. Daging korban bawa pulang ke kampung, diberi pada keluarga atau orang lain. Itu bila kita, bahagian kita jadi hak kita. Kita buat korban, bahagian kita, maka diberikan kepada kita. Sunat yang terbaik, kita makan sikit. Kita makan sikit saja, selebihnya diberikan kepada fakir miskin. Itu yang paling baik sekali. Kita hanya makan sedikit, bahagian kita itu, yang lebih banyak kita beri kepada fakir miskin. Adapun kita membahagikan 1/3 untuk tuan korban, 1/3 untuk orang miskin, diberikan sedekah kepada fakir miskin, 1/3 kita buat kenduri, jamu orang kaya, disebut hadiah, adalah harus. Hukumnya harus. Tapi yang terbaik, kita hanya ambil sikit. Jangan tak ambil langsung. Kita ambil sikit, kita makan sikit tuan korban itu. Lebihnya, yang selebihnya itu kita hadiah, kita sedekah, bukan hadiah, kita sedekah kepada fakir miskin, di kalangan golongan fakir miskin. Memberi daging itu mentah kepada fakir miskin, itu yang terbaik. Jadi bila dia diberi pada keluarga atau orang lain, tidak ada masalah, sebab dah jadi hak kita. Tetapi itulah yang kita sebut tadi, kita makan sikit untuk kita dan kita sedekah kepada fakir miskin. Itu yang paling baik. Si mati, korban yang dibuat ke atas si mati, tanpa si mati meninggalkan wasiat, hukumnya adalah haram dan berdosa. Tak boleh buat. Melainkan si mati semasa hidup meninggalkan wasiat. Kalau aku mati nanti, hang tolong buat korban kat aku. Tu wasiat. Aku pesan dekat hang ni. Kalau aku mati, aku tinggal wasiat ni, hang tolong buat korban kat aku. Itu harus. Adapun si mati, apabila sebelum mati tidak meninggalkan wasiat, kita pula buat korban atas nama si mati, hukumnya haram di sisi mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi saya nak hadiahkan juga kepada tok saya dan sebagainya. Dia kata, yang dah mati, saya sayang kat dia. Buat lagu ni cara dia. Bukan atas nama si mati macam tadi. Kita buat bahagian untuk si mati itu tak boleh, sebab si mati tak meninggalkan wasiat. Kita buat untuk kita, atas nama kita dan sebagainya. Kita buat atas nama kita. Habis tu dah sembelih, ya Allah, hamba hadiahkan pahala sembelihan ini kepada arwah sekian. Itu harus. Itu sepakat ulama kata sampai. Habis sembelihan, ya Allah, aku hadiahkan pahala ini kepada arwah. Sebutlah nama arwah, banyak mana pun, tidak ada masalah. Tapi nak buat korban atas nama si mati itu haram kalau si mati tak meninggalkan wasiat. Begitu tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi kita cukuplah kuliah kita korban kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam majlis-majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita diberikan pahala yang besar di sisi Allah atas kehadiran kita pada majlis ilmu pada hari tasyrik yang mulia ini, insya-Allah. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Allah. Ya, Datuk tolong peringat, saya pun terlupa.
baru-baru ini telah hangat isu, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pelarian. Bahasa pelarian ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelarian ni apa dia? Keluar pada negara dia, akibat cengkaman daripada negara dia, keluar daripada negara dia. Maka hak kata pelarian ni dalam keadaan takut, dalam keadaan lemah, dalam keadaan serba kekurangan. Itu yang kata pelarian. Dia kata Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi pun pelarian juga, dia kata. Sebab dia nak bela pelarian yang ada dalam Malaysia ni. Dia nak kait Nabi seorang pelarian, punya kurang ajar, punya biadab. Apabila nak kaitkan Rasulullah ini sebagai seorang pelarian, Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk apa? Bukan Nabi takut. Fahaman yang kata Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, berpindah daripada Mekah ke Madinah sebab Nabi takut orang kafir Quraisy di Mekah. Itulah fahaman orientalis barat. Orang Melayu Islam duk cedok fahaman orientalis barat, ambil fahaman orientalis barat, Yahudi laknatullah, tuduh Nabi pelarian. Berbangga-bangga dengan fahaman orientalis barat di kalangan Yahudi Nasara laknatullah, sampai mereka kutip perkataan orientalis bahawa Nabi berhijrah kerana Nabi takut. Iman kita boleh gugur, Islam kita boleh batal, iman kita boleh batal apabila ada unsur menghina dan merendah-rendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cerita melawak, bukan cerita main-main. Bila bercakap tu seolah-olah nak merendah-rendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang pertama apa sebab? Bukalah kitab-kitab sirah mengaji. Jangan dok mengaji dengan kitab orientalis barat, Yahudi laknatullah. Mengaji dengan ulama. Para ulama buat kitab-kitab sirah, banyak kitab-kitab sirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antaranya Fiqhus Sirah almarhum Syekh Doktor Al-Syahid, mati syahid, kena tembak masa mengajak kat Syria, Masjid Al-Iman Syria, tengah mengajak kena tembak, mati syahid. Siapa dia ni? Almarhum Al-Syahid Al-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, guru kita rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti buat satu kitab sirah besar, nama Fiqhus Sirah. Dalam kitab tu cerita habis Nabi kita berhijrah apa sebabnya? Atas perintah Allah. Hijrah itu atas wahyu daripada Allah, atas perintah Allah, bukan main-main. Nabi bukan bercakap ikut hawa nafsu, Nabi bercakap berdasarkan wahyu. Hijrah itu berdasarkan wahyu, perintah daripada Allah. Dan Nabi kita berhijrah atas jemputan penduduk Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, punya meriah mereka sambut. Tala'al badru alaina, telah timbul bulan purnama ke atas kami, telah muncul bulan. Puji Rasulullah, sanjung Rasulullah atas jemputan penduduk Madinah yang akhirnya Nabi kita diangkat sebagai pemimpin umat Islam. Tiba-tiba dituduh Nabi seorang pelarian. Ini tuduhan yang jahat, seolah-olah nak merendah-rendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjaga-jagalah tuan-tuan. Perkara yang kita ucapkan boleh membatalkan iman, boleh membatalkan Islam. Apabila ucapan kita ada unsur menghina atau merendah-rendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena mengaji bagi faham. Bila mengaji baru faham. Kalau tak mengaji, kita juga akan terpengaruh
dengan macam-macam fahaman atau ajaran yang bercanggah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ada sikit pencerahan untuk semua yang ada pada hari ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik.